Baik, dalam Al-Quran Allah rakam terjadi perdebatan antara Namrus dengan Nabi Ibrahim kan. Dalam tu bila Nabi Ibrahim kata Tuhan dia, pencipta dia ni Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan. Jadi hujah Namrus pula dia buat apa? Dia pi ambil dua orang yang bersalah dalam penjara buat keluar. Seorang tu dia tak buat apa-apa, seorang lagi dia bunuh. Dia kata aku pun boleh menghidupkan, aku pun boleh mematikan. Sebab itu dia biar hidup sungguhlah. Hak satu lagi dia bunuh. Kalau bukan Namrus, saya pun boleh buat aku tu tak. Hujah tu dangkal. Kemudian bila dia bermain dengan hujah tu, Nabi Ibrahim kata apa? Tuhan aku menaikkan matahari dari timur dan membenamkannya di barat. Kalau kamu nak mengaku Tuhan, cuba kamu naikkan sebaliknya. Maksudnya naik matahari belah barat, turun belah timur. Namrud boleh buat ke tak? Bila dia kalah, dia nak marah. Biasalah. Dia kalah dah. Hujah dia nak marah. Dia tak nak menang juga. Ni perhek better juga ni. Dia kalah dah. Last sekali, dia nak hukum Nabi Ibrahim. Buka surah Al-Anbiya ke? Surah Al-Anbiya ayat 68-70 tu, dia bakat Nabi Ibrahim. Bakat dah Nabi Ibrahim. Walaupun dia kalah, dia bakat Nabi Ibrahim. Lepas peristiwa pembakaran itulah Allah suruh Nabi Ibrahim supaya keluar dari bumi Faddam Aram, berhijrah. Dia keluarlah dengan anak beranak dia, sekali dengan anak saudara dia. Siapa tadi? Anak saudara Nabi Ibrahim. Sodom dengan Gomorrah tadi. Nabi apa? Nabi Lut keluar. Jadi mereka berpisah di mana? Waktu duduk di Palestin itulah. Dia duduk di Palestin, Nabi Lut berhijrah ke kawasan Sodom dan Gomorrah. Sodom dan Gomorrah pun bukannya jauh pun. Di mana lah ni? Danau Nabi Lut kat mana? Jordan, dekat je Jordan Palestin tu. Kawasan-kawasan tu juga. Okey. Namrus ni salah satu, dia hebat astrologi. Yang kedua, dia hebat astronomi. Yang ketiga, dia juga arkitek. Yang keempat, dia yang pemula ilmu palmistry. Okey, astrologi kita tahulah. Astrologi ilmu apa? Astrologi lebih khusus, astronomi lebih luas kan. Semua hal-hal bintang, semua hal-hal planet. Palmistry ni kalau hari ni lebih mudah. Ilmu apa palmistry? Hak kita duk tengok. Bukan tenung nasib. Tu hak kita duk baca dalam akhbar tu. Horoskop. Horoskop. Ada dalam tu Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini, Cancer. Tak, Gemini. Itulah palmistry. Asal dia buat palmistry ni, seolah-olah dia kata, walaupun ada Tuhan, dia mengakui Tuhan pada awalnya, Tuhan biar dia duduk sana diam-diam, jangan kacau urusan manusia. Urusan manusia biar manusia sendiri tentukan. Jadi nak tentukan nasib manusia, masa itulah dia cipta ilmu palmistry, ilmu horoskop. Jadi apa yang jadi pada takdir manusia ditentukan oleh ilmu palmistry ni, horoskop. Kita pun kadang-kadang baca, kalau berniaga pasal malam-malam ni rugi. Tak pi sungguh. Kita pun tak pi sungguh lah. Padahal orang lewat klik, hang berapa? 500. Hang untung berapa? 1000. Rugi tak pi. Sebab apa? Duk baca horoskop. Arkitek memang dia hebat arkitek. Sebab tu dia boleh bina apa? Menara Babylon, Bandar Nineveh, Kuil Marduk. Sebab itulah arkitek ni selalu dikaitkan dengan pembina-pembina. Hari ni kita panggil Freemason ni. Sebenarnya asas dia duduk sini lagi. Dan Illuminati pun duduk sini. Apa maksud Illuminati? Illuminati ni pencerahan. Kalau illumination, geng-geng dia, Illuminator tu dia panggil manusia yang tercerahkan. Manusia yang dicerahkan. Siapa yang bagi pencerahan? Biasa yang bersifat cerah ni bulan ke matahari ke? Matahari. Sebab tu dulu sudah lama sinonim dengan penyembahan Tuhan matahari, penyembahan Tuhan matahari, dewa matahari. Sebab tu di Mesir dia ada one eye
Sun God. Dewa tu nama Ra. One eye sun God. Tuhan bermata satu, Tuhan matahari. Illuminati tu diambil daripada ni lah, pencerahan tu. Sebenarnya apa? Atas pada tu siapa yang bagi pencerahan? Ni lah. Lucifer. Siapa Lucifer? Iblis, setan itulah sebenarnya mereka sembahnya. Mereka sembah setan. Hari ni Yahudi Zionis, hak jahat-jahat tu, mereka hanya bertopengkan agama. Orang tanya agama apa? Yahudi. Agama apa? Kristian. Agama apa? Islam. Sebenarnya mereka adalah penyembah-penyembah setan. Mereka penyembah setan. Baik. Namrus ni, dia kahwin dengan mak dia sendiri. Dia kahwin dengan mak dia sendiri. Mak dia mendakwa bahawa dia ni wanita suci. Dia mengandung ni tak disentuh oleh orang laki-laki. Dia mengandung sendiri. Tuhan bagi contohnya. Nama mak dia apa? Semiramis. Dia mengandung sendiri, lahir Namrus. Bila Namrus ni besar, Namrus ni agak kacak, tampan, handsome. Bila orang lelaki dekati Namrus, mak dia sendiri cemburu. Bila cemburu lah sekali, dia kahwin dengan Namrus, kahwin dengan anak dia sendiri. Lama-lama Namrus meninggal kan. Bila Namrus meninggal, bagi Semiramis, Namrus tak meninggal. Roh dia masih tetap hidup. Satu hari dia pergi ke taman, dia tengok satu batang pokok yang mati. Batang pokok yang mati, tiba-tiba di celah batang ni tumbuh anak pucuk kecil hak baru. Dia gambarkan Namrus ni sama dengan benda ni. Batang pokok tu dah mati, tapi ada satu pucuk yang tumbuh. Jadi lama kelamaan pokok ni besar, dia ambil. Pokok ni lah yang dinamakan pokok evergreen tu. Jadi setiap 25 hari bulan Disember, 25 Disember ni tarikh lahir Namrus lah. Kita dapat cuti sebab tarikh lahir Namrus. Okey juga. Namrus. 25 Disember Namrus. Namrus main dalam bentuk roh. Gantunglah hadiah-hadiah kat pokok ni. Namrus main gantung. Akhirnya benda ni dah jadi mitos Santa Claus. Sebab tu ada seorang budak Kristian tanya padri dia, dalam banyak-banyak ayat Injil pasal apa tak keluar perkataan Santa Claus? Tak, Santa Claus ni benda penting walaupun dia tu mitos dan legenda, pasal apa tak ada sebut Santa Claus? Sebab Santa Claus ni direka. Asalnya roh Namrus mari gantung hadiah ni, dan Semiramis anggap Namrus tetap hidup dalam bentuk roh. Kemudian dia mengandung sekali lagi. Mengandung pun lagu tu juga, tak bersuami. Jadi anak daripada Semiramis tu lahirnya Tammuz. Ataupun setengah orang sebut Tammuzi. Jadi bagi dia, Tammuz ini ialah kelahiran semula siapa? Kelahiran semula Namrus. Jadi Tammuz tu dah jadi anak dia. Hak ni pun anak dia merangkak suami dia. Jadilah Trinity pertama. Inilah Trinity pertama ni. Namrus, Semiramis, Tammuz. Ni dia panggil Tuhan keluarga ni. Inilah start dia. Hak nak bawa masuk dalam agama pagan, nak sampai pada Nabi Isa pun, sini start dia. Sebab tu penting kita belajar sejarah Nabi tu. Okey. Kemudian Semiramis ni hari ni dia jadi apa? Dia jadi ibu perawan, gelaran dia lah, sebab dia kata mengandung tanpa suami, ibu suci, macam-macam lah. Hari ni duduk mana patung Semiramis? Tak kerti nak lukis tak? Belah ni pegang buku, belah ni pegang obor. Statue of Liberty. Statue of Liberty tu bini Namrus lah. Statue of Liberty tu Dewi Semiramis. Obor ni ialah gambaran roh Namrus yang tetap hidup.
Gambaran Namrus, agenda dia, perancangan dia tetap hidup di bumi mana? Amerika. Dialah New York lah. New York tu negara Amerika lah. Siapa ni? Bukan Amerika yang buat, Perancis. Perancis yang hadiahkan pada Amerika dan diletakkan di New York. Sebab dia start dulu Knight Templar tu, bila dia jumpa kitab sihir di Jerusalem tu, mereka tubuh pertama di mana? Di Perancis kan? Lepas tu kemudian dibunuh tu, Frederick apa? Tak lupa nama tu, dia dibunuh kumpulan dia tu, akhirnya dia tersebar ke Eropah. Akhir sekali ni lah, Perancis tu hadiah. Hari ni banyak tak lambang ni? Di negara lain ada tak statue macam ni? Brazil ada, Norway ada, Sweden ada, banyak. Okey, tu pelambangan dia. Satu lagi kita boleh jumpa dalam Columbia TriStar. Ni syarikat perfilman kan, ada perempuan macam pakai baju roman duk pegang api tu. Tu Semiramis juga. Lah ni Sony Production, bawah Sony Production. Sama. Lepas tu, dia ada nama lain. Contoh Easter. Pernah dengar tak hari Easter? Di sisi orang Kristian, Easter. Easter ni bahasa apa? Bahasa English. Ejaan ada? Ada sebut Easter. Ini Anglo-Saxon kan? Ada sebut Ishtar. Ishtar ni bahasa apa? Bahasa Babylon. Ada sebut Ashtaros. Ini Hebrew. Hebrew Ibrani. Ada sebut Astarte. Astarte. Yang ni Greek, Yunani. Nampak tak ni? Ashtaros. Ros tu siapa? Rothschild tu. Rothschild hari ni hak menguasai bank dunia, sistem kewangan dunia, Federal Reserve tu. Cucu cicit siapa? Cucu cicit siapa? Namrus. Astarte. Kita selalu terkena. Ratu Astarte dalam bulatan. Grek, perempuan. Lambang Starbucks tu. Lambang Starbucks tu Ratu Astarte lah. Astarte tu ni juga. Ini berkaitan dengan simbol lah. Okey. Dalam tradisi, kawasan Asia dulu dia panggil Saibel. Saibel gabung dengan Dayos. Contoh lah ni. Hak Tuhan anak ni. Mak dengan anak. Lepas tu dalam tradisi Yunani kita ada apa? Zeus kan? Zeus dengan Athena lah, perempuan. Lepas tu dalam Hindu contoh, kita ada Devika. Anak dia Dewa Krishna. Krishna tahu kat mana? Ada pegang seruling tu. Dah tengok tak? Patung Hindu pegang seruling, itulah Dewa Krishna. Mak dia Dewi Devika, suci juga. Ada juga nama Is. Ni anak dia nama Iswara, ni Dewa Hindu juga. Tak ada terlibat dengan syarikat Proton lah. Okey, apa lagi contoh? Ni princess. Bukan princess, dia panggil the goddess. The goddess of Diana. The goddess of Diana. Ni zaman the goddess of Diana ni patung, dia rujuk pada Namrus, rujuk pada Semiramis. Ni zaman Raja Dikianusun ni. Dikianusun zaman siapa? Raja Dikianusun. Kampung dia Torsusun. Negeri dia Afsusun. Zaman tu zaman Tamlikha, Mushlinia, Mukashlinia, Marnushun, Dabarnushun, Tozoyushun, Kafas Tozoyushun. Ashabul Kahfi. Itulah raja nak mengaku jadi Tuhan tu. Raja Dikianusus zaman tu dah ada ni patung ni. Dia panggil the goddess of Diana. Sama juga. Ada juga nama Madonna. Bukan penyanyi lah.
Dewi Madonna. Banyak ni dalam tradisi Cina, tradisi Jepun, tradisi Tibet hak sembah the goddess of Madonna. Merujuk pada benda yang sama. Nama saja berlain. Okey, faham ah?